إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وقرابته وأصحابه التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وخصوصا إلى أرواح الأنبياء والمرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين، وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأمم الأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنورك شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan rahmatnya, taufik dan inayahnya, dipilih kita pada malam yang berbahagia ini untuk sama-sama dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesihatan, masa, akal fikiran yang waras, ketenangan, dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita pada malam yang berbahagia ini di kesempatan yang ada di antara maghrib dan isya ini untuk sama-sama kita membincangkan beberapa perkara yang penting yang mana kadang-kadang kita terlepas pandang. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Yang bermaksud, dialah yang memutuskan dalam kalangan orang-orang Arab yang ummiyin seorang rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yakni yang membuktikan kekuasaan Allah dan kekuasaannya, dan membersihkan mereka daripada i'tikad yang sesat, serta mengajarkan mereka kitab Allah, yakni Al-Quran, dan hikmah, yakni pengetahuan yang mendalam mengenai hukum hakam syarak. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah dalam keadaan yang sesat nyata. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini diterangkan antara lain iaitu tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya mengenalkan kita kepada tauhid, iaitu mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan Nabi Rasul yang terakhir ialah Nabi Isa alaihi salam, maka lama-kelamaan umat ketika itu jauh daripada kebenaran dan akhirnya mereka menyembah berhala dan sebagainya. Maka didatangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mengajar mereka mengenai tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perkara-perkara yang menyemutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, mengajarkan tentang ilmu pembersih atau penyucian
yang ini membersihkan daripada, menyucikan daripada akidah yang rosak, akidah yang sesat, yang jauh daripada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, Nabi SAW mengajar hukum hakam yang ada di dalam Al-Quran, iaitu berkenaan dengan ilmu fiqh yang kita pelajari sekarang ini. Dan yang keempat, mengajarkan hikmah, iaitu pengetahuan dalam berbagai perkara. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita nak menekankan salah satu topik ataupun tajuk yang ini membersihkan, menyucikan akidah kita daripada perkara-perkara syirik, daripada kekeliruan-kekeliruan yang berlaku dalam kaedah rawatan Islam. Yang kita ketahui akhir-akhir ini kaedah rawatan Islam terkenal, tuan-tuan. Kalau nak ikutkan perangkaan Kementerian Kesihatan Malaysia melalui suatu unit khas, bahagian khasnya iaitu TCM, bahagian tradisional complementary medicine ini, perangkaannya begitu mendadak. Kepercayaan, keyakinan umat Islam kepada rawatan perubatan Islam ataupun tradisional Islam ini begitu tinggi, tuan-tuan. Kalau tak silap saya, hampir 65% kepercayaan ataupun keyakinan umat Islam, masyarakat kepada kaedah rawatan Islam. Apa yang ditekan di sini iaitu kekeliruan-kekeliruan yang berlaku dalam masyarakat dalam memahami rawatan spiritual Islam ataupun rawatan perubatan Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita buka di media massa, di televisyen ke, di internet ke, kita Google saja rawatan perubatan Islam, maka akan keluarlah beratus-ratus kaedah perubatan Islam. Tapi bolehkah malam ini kita kongsikan beberapa kekeliruan yang sangat penting untuk kita jauhi, untuk kita memikirkan kembali, adakah kaedah-kaedah yang disebutkan itu termasuk dalam kaedah rawatan Islam ataupun sebaliknya. Antara yang kita lihat, tuan-tuan, apabila kegairahan masyarakat memberi sambutan kepada rawatan Islam ini, majoriti mereka tidak sedar sebenarnya mereka telah terlibat dalam amalan yang sangat bercanggah dalam Islam, iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan kaedah-kaedah perbomohan, kaedah-kaedah perpawangan yang menyerap masuk ke dalam rawatan spiritual Islam ataupun rawatan yang dikenal ataupun diakui sebagai kaedah Islam. Sebenarnya ianya bukan daripada sumber Islam yang pulih. Sebab itulah ianya akhirnya akan menjejaskan, menjerumuskan masyarakat, khususnya kita yang sepatutnya dapat pahala kerana kita mencari kebenaran, tetapi oleh kerana kita tidak teliti, kita tidak amati prinsip-prinsip asas, akhirnya kita ditipu, kita terjerat dalam kancah perkara-perkara syirik yang sangat dahsyat kesannya kepada akidah kita. Antara unsur-unsur yang terpenting yang kita kena lihat bila disebut rawatan spiritual Islam ataupun rawatan Islam, hendaklah ia bersih daripada unsur-unsur menggunakan makhluk halus, iaitu jin ataupun syaitan ataupun khadam. Ini pertama. Yang kedua, penggunaan berbagai jenis sihir dalam rawatan. Nanti kita terangkan. Termasuklah pukau, hipnosis, kaedah-kaedah perbomohan, seperti adanya pengeras, ada bantang larang yang sangat pelik, contohnya mengalin telur, contohnya, ataupun mengalin buah-buahan, timun ke, mengalin nenas ke,
dan sebagainya. Merambas, puja hajat, membuang ancak, semah menyemah dengan darah kambing ke, darah lembu ke, darah ayam ke, ayam hitam dan sebagainya. Penggunaan tenaga dalaman, aura contohnya, reiki, berbagai macam tilikan, menilik, ada air jampi, ada tangkal azimat, benda-benda yang najis lagi diharamkan dan sebagainya. Ini antara ciri-ciri penting yang kita nak cuba kongsi dengan tuan-tuan. Bagaimana perkara-perkara ini harus kita jauhi sekiranya kita lihat berlakunya perkara-perkara yang disebutkan tadi dalam kaedah rawatan yang disebut ataupun diakui ataupun dikenalkan sebagai rawatan Islam. Yang pertamanya yang paling besar iaitu kaedah perbomohan ini. Di dalam negara kita ini ataupun di Nusantara ini, di Malaysia ke, di Indonesia ke, di Brunei ke, Sabah Sarawak ini, termasuklah sebahagian Thailand dan sebagainya, itu kaedah perbomohan ini sangat popular, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Kaedah perbomohan ini kadang-kadang ada juga sesetengah perawat yang bergelar ustaz, ustazah, yang mengaku dirinya ustaz, ustazah ini mempelajari kaedah perbomohan ini. Daripada mana, tuan-tuan? Daripada pawang dan bomoh. Mereka belajar daripada pawang dan bomoh, kemudian kadang-kadang dihilangkan mentera, digantikan dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan harapan, dengan i'tikad bahawa dia telah mengislamkan kaedah tersebut. Ini yang ada dalam masyarakat kita. Biasanya, tuan-tuan, dipelajari ilmu perpawangan atau perbomohan ini daripada keluarga terdekat. Mungkin daripada ayahnya, daripada ibunya, daripada datuknya, ataupun daripada sahabat handai yang pandai merawat menggunakan kaedah bomoh ataupun kaedah perpawangan ini. Kaedah yang diwarisi ini kadang-kadang dilupai oleh masyarakat bahawa ianya merupakan kaedah perbomohan, kaedah pawang. Apabila kita sebut kaedah pawang, kaedah bomoh ini, biasanya definisi pawang dan bomoh ini melibatkan penggunaan makhluk halus dalam sesi rawatan mereka, dalam kaedah rawatan mereka, menggunakan jin dan syaitan sebagai pembantu mereka, sebagai khadam kepada mereka ini. Namun, tuan-tuan, kadang-kadang keterampilan tokoh-tokoh ustaz, ustazah ini kadang-kadang menutup mata kita, kepahaman kita. Ialah dia ada ketokohan, dia juga mengajar di masjid contohnya, tetapi menggunakan kaedah pawang dan bomoh. Maka ini yang kadang-kadang masyarakat melupai bahawa kaedah mereka itu merupakan kaedah pawang dan bomoh yang harus kita jauhi, yang harus kita perangi. Kalaulah kaedah rawatan itu benar-benar tulen daripada sumber Islam, maka itulah kaedah yang terbaik, yang boleh kita pegang, yang boleh kita gunakan. Kadang-kadang, tuan-tuan, bomoh dan pawang ini bila kita persoalkan kenapa menggunakan kaedah yang salah ini, iaitu kaedah bomoh dan pawang ini, jawapannya biasanya sama je. Kita berusaha, penyembuhan itu hak milik Allah, hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul lah, tuan-tuan. Orang merawat pun, orang perawat Islam pun berkata begitu. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab bila sebut begitu, orang awam, masyarakat awam akan rasa betul. Betul lah, memang Allah saja yang menyembuhkan, ini ikhtiar saja. Tetapi Islam menggariskan bila sebut usaha ikhtiar itu mestilah
usaha ikhtiar hamba itu bersesuaian, berlandaskan syariat Islam. Selagi mana ia tidak berlawanan dengan akidah, tidak berlawanan dengan syariat Islam, maka kaedah itu dibenarkan. Tetapi kadang-kadang nyata-nyata menggunakan kaedah bomoh yang pelik-pelik ini, hingga kan ada yang boleh mengetahui bila masuk ke sebuah rumah saja, dia boleh tahu dalam rumah ini ada 300 ekor jin. Macam mana dia boleh tahu, tuan-tuan? Kalaulah kita kiaskan kepada orang sebegini, cuba tuan-tuan kira berapa ekor lipas ada dalam rumah. Agak-agak dia boleh tahu tak? Kalaulah lipas yang zahir itu dia tak dapat kira ini akan pula jin yang bertubuh halus tadi, dia dapat tahu. Jadi kesimpulannya tentulah ada sesuatu makhluk yang boleh mengira, yang terdiri daripada makhluk yang sama, yang nampak, yang boleh kira. Macam mana manusia boleh mengira manusia. Ini tuan-tuan, harus difikirkan perkara-perkara yang sebegini menggunakan akal yang waras. Contohnya tadi, boleh kira ke lipas, boleh kira ke cicak yang ada dalam rumah ini, boleh kira ke tikus yang ada dalam rumah ini. Itu termasuk sebenarnya kaedah tilikat, kaedah pawang dan bomoh, kaedah munajim, tukang telik, tukang bintang, tukang ramal. Yang mana dalam Islam Nabi SAW bersabda, kadzdzabal munajjim walau kana shadiqan. Dustalah, pembohonglah orang tukang telik ini walaupun betul telikan. Dalam arti kata Nabi suruh kita tolak tukang-tukang telik ini kerana mereka itu menggunakan kaedah yang salah, yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, yang Allah Subhanahu wa taala tidak redha. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak tahu bagaimana satu-satu kaedah tersebut ada mempunyai kaedah perpawangan dan ataupun perbomohan, antara lainnya yang pertamanya, yang paling mudah, yang pertamanya, seseorang itu tiba-tiba saja pandai merawat orang. Maksud tiba-tiba ni tuan-tuan, bangun tidur dia mimpi masa tidur, dia bangun saja dia boleh merawat orang. Ada sesuatu kelebihan luar biasa pada diri. Baca sesuatu maka sembuhlah orang. Baca sesuatu ditiup di air contohnya, diminumkan pada orang, sembuh orang tersebut. Setiap kali dibaca benda yang sama yang diajar dalam mimpi contohnya, maka orang yang dirawat tadi sembuh. Ataupun tiba-tiba selepas dia baik demam saja, dia boleh jadi orang yang tahu perkara-perkara yang gaib, nampak perkara-perkara yang gaib. Ini juga tiba-tiba boleh jadi perawat, tiba-tiba boleh jadi pandai. Dalam Islam tuan-tuan, jarang tuan-tuan. Maksud jarang ini ada tapi jarang. Maksud jarang ini biasanya tak ada lah, susah nak cari. Dalam 1 juta seorang saja mungkin. Itu pun kena tengok latar belakang dirinya. Adakah dia orang yang belajar ilmu syariat dengan baik dan sebagainya. Tiba-tiba pandai ini, Islam menggariskan ia adalah ciri-ciri, kemungkinan ianya ciri-ciri perbomohan. Tanpa belajar tuan-tuan, maksudnya tanpa belajar. Yang kedua, pandai merawat setelah didatangi oleh orang-orang tertentu, sama ada dalam jaga ataupun dalam mimpi. Biasanya didatangi oleh orang tokoh-tokoh yang terkenal dalam Islam. Biasa yang terkenal didatangi Syekh Abdul Qadir Jilani contohnya, ataupun dalam masyarakat Melayu ini Panglima Hitam contohnya, ataupun tokoh-tokoh yang lain, Hang Tuah ke, Hang Jebat ke dan sebagainya. Ada yang gelak tuan, rasa geli pula. Tapi itulah yang berlaku. Didatangi oleh tokoh-tokoh terkenal, mungkin Wali Songo contohnya. Lepas saja didatangi oleh tokoh-tokoh ini, maka dia jadi pandai merawat orang. Diajar oleh tokoh-tokoh ini, sama ada dalam mimpi ataupun secara jaga.
Ini termasuk ciri-ciri kaedah perbomohan. Kalau ada lah mana-mana perawat yang mengatakan dia Islam, perawat Islam, tapi ada ciri ini. Bila ustaz boleh pandai ubat ni? Saya tak tahulah, satu masa saya didatangi oleh seorang wali, dia kata. Lepas tu saya pandai. Itu bukanlah perawat Islam, tetapi ada ciri perbomohan di situ. Maka kita, bila kita rasa syak wasangka, maka jauhilah. Yang ketiganya, pandai merawat penyakit kerana diajar dalam mimpi. Tadi saya dah sebut. Yang keempatnya, dapat kaedah menerusi bisikan suara. Dekat telinganya itu ada orang bisikkan sesuatu. Lepas ni kau ambil air, kata. Kau tiup dekat air, bacalah apa-apa pun. Dia pun buat, beri pada pesakit, sembuh pesakit tadi. Tak kiralah bisikan itu sebelah kanan atau sebelah kiri. Ada orang kata, kalau sebelah kanan ustaz, malaikat ustaz, sebelah kiri syaitan. Pandailah tuan-tuan, syaitan dengan malaikat ni kita bezakan dengan kanan kiri pula. Bukannya jauh tuan-tuan, telinga kanan dengan telinga kiri kita ni. Syaitan tu pula bukanlah dia tidak ada kepakaran. Kalau setakat kanan dan kiri itu simple matter bagi dia. Dan ada pula yang mengaku bahawa bisikannya itu adalah bisikan malaikat. Ini lebih daripada Nabi SAW. Nabi pun nak jumpa Jibril tuan-tuan, 2 minggu baru Jibril turun. Kerana apa? Kerana Jibril turun itu dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan kehendak Nabi SAW. Ini malaikat tuan-tuan, yang sangat tinggi kedudukannya. Kalau di alam ghaib ini, antara makhluk yang paling tinggi kemuliaannya ialah malaikat. Selepas itu barulah makhluk ghaib yang lain, jin dan sebagainya. Yang kelima, pandai merawat setelah mendapat benda-benda ganjil, benda-benda pelik. Contohnya apa tuan-tuan? Dapat besi kuning. Kalau orang Jawa ni dia terkenal. Dapat batu permata, terima keris panjang ke, keris kecil ke, empat badik ke, buluh tumpat ke, batu permata, batu serai, macam-macam tuan-tuan. Lepas tu dia boleh merawat orang menggunakan objek-objek ataupun alat-alat yang diterima tadi. Sama ada alat itu datang dalam mimpi melalui orang, ataupun diwarisi daripada turun-temurunnya. Ini tuan-tuan ciri-ciri. Kalau ada begini, maka itu dikategorikan sebagai kaedah perbomohan, bukanlah kaedah rawatan Islam ataupun spiritual Islam. Yang keenam, rawatan yang ditawarkan kononnya didasarkan kepada kekuatan tenaga dalaman, tenaga aura, tenaga riki, jurus, jabat dan lain-lain. Ini pun kalau ada yang mengaku kaedah rawatannya menggunakan tenaga dalaman, menggunakan aura, teknik riki, kuasa dalaman, kuasa jurus dan sebagainya, maka ini juga termasuk ciri-ciri kaedah perbomohan, bukan kaedah perubatan Islam. Yang ketujuh, kaedah rawatan dipelajari daripada kuil-kuil Hindu, daripada gereja, daripada pagoda dan lain-lain. Ada tuan-tuan. Sebab itulah Jatuh Kuasa Fatwa mengharamkan yoga. Sebab apa? Ianya daripada sami-sami Hindu. Kerana apa tuan-tuan? Ada di antara mereka yang belajar daripada tempat-tempat peribadatan orang-orang kafir ini, mereka mendapat suatu kuasa, dapat suatu kelebihan, dan akhirnya mereka ini merawat orang. Oleh kerana mereka ini orang Islam, maka mereka kategorikan kaedah rawatan mereka ini kaedah rawatan Islam. Jadi kalau tuan-tuan ketahui, maka ini adalah kaedah perbomohan yang perlu kita jauhi. Itu antara ciri-ciri kaedah perbomohan yang utama. Kalau kita tahu 7 perkara ini, maka kita jauhi kaedah tersebut, kerana ianya merupakan kaedah bomoh dan pawang. Dan kaedah bomoh dan pawang ini biasanya mereka ini menggunakan perantaraan jin dan ataupun syaitan.
Sebab tu kata ada khadam dan sebagainya itu adalah jin dan syaitan. Kalau kita nak cerita tentang penggunaan jin dan syaitan ini tuan-tuan, dalam Islam dilarang keras untuk kita menggunakan jin dan syaitan dalam perawatan. Apa juga bidang kehidupan, tak kira lah. Kalau zaman dulu nak buka bendang, nak usahakan bendang, sawah padi, nak buka kawasan kebun, hutan yang belantara, mereka gunakan jin. 2 hari 2 malam siap beberapa ekar kawasan yang terang kerana menggunakan makhluk halus tadi. Pernah dengar cerita badang dan sebagainya tuan-tuan kan? Itu zaman dulu lah. Tapi zaman sekarang masih ada lagi, masih ada lagi. Cuma penggunaan itu kadang-kadang kita tak nampak. Dalam bidang kehidupan ini, dalam erti kata apa juga tuan-tuan, kadang-kadang nak dapat tender pun menggunakan makhluk halus. Jumpa Tok Nujum, jumpa Tok Bomoh ni, minta apa tender nak keluar, dia pun sebutlah tendernya 150,000, mesti buat begini-begini. Dia pun buat, kena tuan-tuan. Jadi akhirnya setiap kali nak ambil tender jumpa Tok Bomoh. Ataupun dalam bidang politik, orang politik bila nak pilihan raya tuan-tuan, jumpa juga Tok Bomoh. Tanya, minta doa katanya, minta air, minta tangkal azimat, minta wajah berseri-seri, suaranya bagai bulu perindu, berceramah berpidato biar orang dengar, orang tertarik. Ini juga tuan-tuan, menggunakan jin dan syaitan. Ataupun nak bagi orang takut, seorang guru ke, seorang anggota keselamatan ke, nak bagi menggertak orang supaya senang kerja dia, maka dia menggunakan ilmu penggerut, letak di kening, letak di misai, letak di janggut, letak atas dahi. Bila dia sentak saja terkencing orang. Sebab apa? Menggunakan jin dan syaitan. Senang kerja, tak payah nak soal sesat lama-lama contohnya. Cikgu pun sama kadang-kadang. Tak maaf lah kalau ada cikgu, tapi kita jumpa. Begitu juga penggunaan jin dan syaitan begitu meluas dan popular di kalangan para perawat di zaman jahiliyah, yang mana mereka ini disebut kahin dan kahinah, ataupun arwaf, ataupun munajim, tukang telik, menggunakan jin dan syaitan ini untuk kelebihan mereka di dunia. Bila mereka menilik, betul tilikan mereka dapat habuan daripada masyarakat ketika itu. Kerana mereka ini dikenali dengan kahin-kahinah, munajim, tukang telik, arraf, menggunakan hikmat syaitan dan jin. Hingga kan tuan-tuan, Rasulullah SAW juga pernah dituduh oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu sebagai kahin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyangkal tuduhan tersebut, menafikan tuduhan tersebut dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadzakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinun wala majnun. Surah At-Tur ayat 29. Apa kata Allah? Maka hendaklah engkau wahai Muhammad tetap tekun memberi peringatan dengan ajaran-ajaran Al-Quran, kerana engkau dengan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang kahin, iaitu pawang, bomoh, dukun, dan bukan pula seorang yang gila dirasuk jin. Tuan-tuan, Nabi pun dituduh oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu kahin dan kahin. Sebab itu tuan-tuan, bila sebut Allah Subhanahu wa taala melarang keras tadi, bukan hanya saja sebut, tapi Allah rakamkan dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yawma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jin qad istaktartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balaghna ajalana allazi ajalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Apa maksudnya tuan-tuan? Larangan Allah
ini disebutkan, maksudnya, dan ingatlah di hari kiamat yang padanya Allah akan himpunkan mereka semua ini, manusia, jin dan syaitan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ma'syarul jin, wahai sekalian jin dan syaitan, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Allah Ta'ala sebut begitu. Maka berkatalah manusia yang dulunya berkongsi kelebihan di dunia bersama jin tadi. Apa kata manusia tadi? Wahai Tuhan kami, ketika kami di dunia, kami menolong, bantu-membantu. Sebahagian kami telah mendapat berbagai kesenangan, begitu juga jin dan syaitan yang menjadi rakan kongsi kami. Mereka juga dapat berbagai kesenangan. Dalam keadaan demikian, tiba-tiba ajal kami yang Engkau tetapkan sampai. Kami mati tanpa bertaubat. Allah berfirman, nerakalah tempat kediaman kamu, kekal kamu di dalamnya, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-An'am 128. Ayat ini tuan-tuan, kalau ada orang suka bersahabat dengan jin syaitan, menggunakan hikmat jin dan syaitan, membela jin dan syaitan, kita beri ayat ini, suruh dia baca, renungkan, tadabburkan, bahawa Allah melarang keras, dan kita akan dihimpunkan sekali dengan jin dan syaitan yang kita gunakan di dunia tadi, dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalam. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah bila sebut larangan Allah ini, maka hendaklah kita jauhi bahawa menggunakan sihir itu, maksudnya bersahabat dengan jin dan syaitan, dilarang keras, diharamkan dalam Islam. Ada pun ada yang berpandangan bahawa mempelajari sihir itu harus, mengamalkannya haram. Ada berpandangan begitu. Tetapi akhir-akhir ini pelajari sihir pun haram sebenarnya. Sebab apa? Kesannya bila kita lihat dalam masyarakat, orang yang kena sihir ini akhirnya sakit, mati, bercerai-berai. Kesannya ada chain reaction. Bukan sahaja orang yang kena tadi, isterinya atau suaminya, ibu bapanya, ibu bapa mertuanya, anak-anaknya, jiran tetangganya. Fitnah itu berpanjang-panjangan. Kadang-kadang dia disihir, akhirnya difitnah, mengamalkan, membela syaitan dan jin. Kadang-kadang dia disihir, tetapi orang lain cerita yang sebaliknya pula. Mereka bergaduh, mereka berzina dan sebagainya. Ini semuanya kesan dalam masyarakat begitu hebat, tuan-tuan. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala melarang. Dan bagaimana kita nak mengenal penggunaan jin dan syaitan? Pertamanya, masyarakat tidak tahu sama ada rawatan yang diterima kaedah tersebut melibatkan hikmat jin dan syaitan atau tidak. Itu persoalannya. Sebelum tuan-tuan tanya, saya soal dulu. Macam mana nak tahu, Ustaz? Kita orang tak ada kaedahnya. Kita orang tak ada tools untuk mengetahui bagaimanakah ciri-ciri seseorang itu menggunakan hikmat syaitan ataupun jin tadi. Antara kaedah yang senang untuk kita ketahui, pertamanya, penggunaan berbagai jenis sihir. Ini pertama. Kalau ada menggunakan berbagai jenis sihir, maka confirm, insya-Allah ia menggunakan hikmat ataupun makhluk jin ataupun syaitan dalam kaedah mereka. Kalau ada je kaedah sihir, maka tentulah mereka ini menggunakan makhluk halus tadi. Termasuklah pukau ataupun hipnosis. Termasuk, tuan-tuan, kerana ianya sejenis sihir. Dalam bahasa saintifiknya hipnosis lah. Dalam bahasa Inggeris, dia dipelopori oleh barat, ianya ialah hipnosis. Tetapi bahasa ringkasnya dalam bahasa Melayu kita, pukau. Sejenis sihir pukau. Kalau kita lihat, tuan-tuan, rata-rata sekarang ini orang menggunakan kaedah hipnosis ini, pukau ini, untuk merosakkan manusia, mengambil kesempatan merompak mereka, contohnya merosakkan maruah mereka, dirogolnya, dimalukan dan sebagainya. Ini yang berlaku.
Unsur-unsur sihir boleh kita ketahui dengan mudah dengan melihat berlakunya perkara-perkara yang luar biasa. Warikul ada, luar biasa. Seperti kebolehan merawat, mengeluarkan berbagai benda dari tubuh pesakit seperti batu, kaca, jarum, paku tuan-tuan, keluar daripada tubuh badan kita. Rambut, dawai, apa lagi tuan-tuan, gunting pun ada kadang-kadang kan. Itu pun masyarakat percaya tuan-tuan. Bayangkanlah tuan-tuan, gunting boleh keluar daripada tubuh badan kita. Paku yang sebesar panjang ini boleh keluar daripada mulut kita. Kita percaya, sedangkan itu adalah perkara luar biasa. Bila perkara luar biasa, kita balik-balik, adakah ia bertepatan dengan syarak, bertepatan dengan Islam, bertepatan dengan akidah. Kemudian kebolehan mengambil alat-alat sihir daripada jarak jauh, contohnya dia tutup saja, maka dia kata dia menggunakan sesuatu bacaan sebagainya, buka saja ada patung kat situ. Tadi tak ada, tiba-tiba ada pula. Kita pun, ni hebat, patutlah awak ni sakit teruk, tak boleh makan, ini nak bagi mati kat awak ni. Kita pun percaya tuan-tuan. Sebenarnya itu adalah menggunakan sihir, macam ahli selap mata tu je. Malahan ini menggunakan syaitan dan jin. Perkhidmatan syaitan tadi yang ada sayap, hebat tuan-tuan. Jin ini macam-macam, ada yang ada sayap, maka dia boleh terbang pergi ke mana-mana arahan dan meletakkan di tempat tersebut. Pembedahan batin contohnya, ini dah difatwakan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor adalah haram. Kalau dulu tuan-tuan semua kata betul, ni boleh ni. Sebab apa kata? Sebab hujah masyarakat awam ketika itu, kita berusaha penyembuhan hak milik mutlak Allah, tagline yang sama. Sedangkan ia adalah perkara luar biasa. Tanpa ada menggunakan pisau, tanpa menggunakan alat-alat bedah, dengan tangan saja boleh keluar berbagai penyakit-penyakit. Kadang-kadang keluar macam limpa ayam, kadang-kadang macam jantung pisang dan sebagainya, darah mercik-mercik dan sebagainya. Sedangkan ia adalah menggunakan sihir. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan yang sebenar, hakikat yang sebenar, maka tidak ada berlaku apa-apa pun. Tak ada langsung, darah pun tak ada, bau darah pun tak ada tuan-tuan. Semua perkara yang luar biasa dan menakjubkan yang dilakukan oleh perawat bukanlah karamah dan ma'unah. Apa beza sihir, karamah dan ma'unah? Antara lain disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan, dinukilkan oleh Ibnu Ajibah dalam kitabnya Iqazul Himam. Dia menyatakan ada beberapa ciri, beberapa perkara yang perlu kita lihat untuk membezakan antara karamah, ma'unah dan sihir tadi. Pertamanya dari sudut kekerapan atau tidaknya. Kalau selalu berlaku, kerap berlaku, sentiasa berlaku, hingga menjadi sifat dan kebolehan seseorang, maka itu adalah sihir ataupun istidraj. Contohnya apa? Dia boleh buat sesuatu yang luar biasa itu bila-bila masa, tak kira pagi, petang, siang, malam. Kalau 10 orang dia boleh buat. Kalau 10 orang sakit tadi, boleh keluarkan kaca daripada badannya 10 orang tadi, contohnya. Yang keduanya, boleh diprogramkan. Sihir ini dia boleh diprogramkan, dia boleh dipertontonkan. Orang nak tengok, boleh saya tunjukkan, dia pun tunjukkan. Contohnya apa? Kebal contohnya, tetap taklun, tunjukkan depan televisyen, disiarkan secara langsung di TV, semua orang tengok, hebat betul kebal. Ini diprogramkan. Tetapi kalaulah karamah dan ma'unah, tidak boleh diprogramkan. Kerana apa? Kerana karamah dan ma'unah ni datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila yang Allah kehendaki, baru dia jadi perkara luar biasa tadi. Tetapi kalaulah sihir, bila-bila masa,
Bedah tadi, bedah batin contohnya. Bila-bila masa, tak kira masa. Kalau 100 orang datang, 100 orang dia boleh bedah. Dan sebagainya. Yang ketiga, sihir boleh hilang dengan sesuatu sebab. Karamah tidak boleh hilang. Pantang larang dalam perbomohan ini adalah salah satu yang menyebabkan ianya termasuk dalam sihir. Sebab apa? Boleh hilang dengan sesuatu sebab. Contohnya apa? Lalu bawah alang tak boleh. Lalu bawah penyedai baju tak boleh. Ini kalau nak membuat rawatan tak boleh lalu bawah penyedai baju, nanti batal kaedah rawatannya. Ini hilang dengan sebab sesuatu. Sedangkan karamah dan ma'unah ini tidak hilang. Kerana apa? Ianya dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, sihir berlaku satu macam saja. Kalau dia boleh keluarkan daripada mulutnya permata, permata je boleh keluarkan. Dia tak boleh keluarkan berlian, tak boleh keluarkan yang lain daripada benda itu. Pernah dengar lagu tuan-tuan masuk dalam surat khabar, budak boleh keluarkan batu permata dalam mulut dia. Setiap hari keluar batu permata. Ini termasuk sihir sebenarnya. Mainan syaitan dan jin. Kalau begitu senanglah dia sekarang keluar je jual ke kedai, kaya dia. Tapi dia sakit tuan-tuan. Sihir berlaku satu macam. Misalnya barang yang keluar dari tubuh pesakit, serbuk kaca dan dawai, paku, contohnya lah. Kalau perawat tadi dia keluarkan dari tubuh badan orang tadi, mesti keluar kaca, paku, dawai. Esok pun orang lain pun sama juga keluar paku, kaca, dawai. Itu contohnya. Satu benda je dia keluar, dia tak boleh tukar lain. Tak boleh esok keluar emas ke, tak boleh. Dia mesti keluar yang sama je. Dia luar biasa tapi keluar sama je. Ini sihir tuan-tuan. Yang kelima, ada sihir yang hanya boleh berlaku pada waktu-waktu tertentu saja. Oleh sebab itu ada khidmat rawatan diberi pada waktu tertentu. Contohnya apa? Saya boleh rawat Khamis malam Jumaat saja. Hari lain tak boleh, minta maaf lah. Sebab apa? Itu saya belajar begitulah. Ini contohnya. Kalaulah ianya benda yang hak, kalaulah orang datang minta rawatan, tentulah kita boleh rawat. Bila-bila masa kalau kaedah rawatan Islam. Tidak ada masa tertentu. Contohnya waktu bulan ngambang saja, ataupun waktu maghrib saja boleh. Waktu lain tak boleh. Contohnya. Ini perbezaannya. Sebab itu dalam kitab Iqazul Himam tadi, antara lain saya dah sebutkan tadi, la ya'ti bi isti'dad. Maksudnya dia kena berlakunya itu mendadak, bukan diprogramkan. La yazhabu bisababin, tidak hilang dengan sebab sesuatu. Contohnya ada pantang larang. Tadi saya sebut tadi kan, ada pantang larang dia. Ini berupa ni jangan lalu bawah penyedai baju pun. Kalau lalu batal, kena rawat balik. Kita dengar dulu azan ya. Kita sambung sikit tuan-tuan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi tadi Puan Imam sebut suruh rekaskan sebab malam ini ada program tahlil lepas Isyak ni. Tadi saya sebutkan ciri-ciri kaedah perbomohan tadi. Pertamanya penggunaan jin dan syaitan dalam kaedah rawatan. Yang keduanya adanya pengeras. Masyarakat Islam kita, masyarakat Melayu kita ini menganggap pengeras ini tidak ada kena-mengena dengan akidah dan syariat. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW ada diceritakan tentang pengeras yang mana menyebabkan seseorang itu masuk syurga ataupun masuk neraka. Apa hadisnya? Kerana apa? Pengeras itu adalah haram sebenarnya dan boleh menyebabkan seseorang itu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya pengeras ini hakikatnya adalah syarat yang diberikan oleh syaitan. Untuk apa? Untuk kita tunduk menyembahnya dengan satu-satu benda, walaupun dengan seekor lalat. Sebab apa? Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda,
Maksudnya apa? Seorang mukmin masuk syurga kerana seekor lalat, dan seorang mukmin yang lain masuk neraka kerana seekor lalat. Banyak hadis ini. Maka para sahabat bertanya-tanya, bagaimana tu ya Rasulullah? Maka sebenarnya Rasulullah SAW menjawab, dua orang mukmin lalu di satu kawasan yang didiami oleh satu kaum yang menyembah sebuah berhala. Sesiapa pun tidak dibenarkan melintasi kawasan mereka itu tanpa membuat sesuatu pemujaan atau penyembahan terhadap berhala. Mereka berkata kepada salah seorang, buatlah satu penyembahan. Orang itu menjawab dengan katanya, aku tidak mempunyai apa-apa untuk dipersembahkan. Mereka berkata, ini orang kaum masyarakat yang ada berhala tadi. Mereka berkata, buatlah penyembahan walaupun dengan seekor lalat. Lalu dia meletakkan bangkai seekor lalat, lalu dia dibenarkan untuk melintasi kawasan tersebut. Orang tersebut akhirnya masuk ke neraka. Mereka berkata kepada seorang yang lain, buatlah penyembahan. Orang yang kedua ini berkata, aku tidak akan membuat penyembahan sesuatu pada sesiapa sahaja selain daripada Allah Azza wa Jalla. Mereka pun memenggal lehernya. Maka dengan itu dimasukkan ke dalam syurga. Ini hadis yang menyatakan bahawa pengeras itu haram sebenarnya, dan boleh menyengutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini, bagaimana seekor lalat sahaja yang dipersembahkan kepada berhala tadi. Seekor lalat, tuan-tuan, ambil lalat yang terbang ni letak depan berhala dengan niat penyembahan, walaupun dia kata nak lalu saja, maka dia meletakkan lalat tadi. Nabi kata dia masuk neraka. Dan seorang tadi tak mahu kerana apa? Dia tahu ini menyengutuhkan Allah. Maka orang kafir tadi potong leher dia, dia mati, dan Nabi kata dia masuk ke dalam syurga. Ini pengeras, tuan-tuan. Jadi walaupun berikan 5 sen, walaupun kita berikan sabun sebuku, walaupun diberikan benang, walaupun kita berikan garam, kunyit, murah je, berapa sen je, tetapi sebenarnya pengeras ini ialah tuntutan, syarat daripada syaitan ataupun jin yang menjadi pembantu perawat tadi. Ataupun kita bagi gunting ke, pisau ke, atau apa-apalah, hatta dia murah sangat macam lalat tadi, maka sebenarnya pengeras tadi haram. Kerana apa? Ada di sana unsur-unsur menyengutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menilik-tilikan. Ini juga amalan ciri-ciri yang boleh kita tahu ianya adalah salah. Kalau ada dia boleh menilik, kerana apa? Amalan tilik menilik ini dilarang keras dalam Islam. Kerana apa? Tidak ada siapa pun yang tahu perkara yang gaib melainkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan Nabi SAW sendiri pun menyebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illa Allah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada sesiapa pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang boleh menilik, saya kiralah keadaannya bagaimana, pejam mata ke, lepas tu dia tahu. Ataupun kadang-kadang, tuan-tuan, dia semayang hajat, kita nampak dia masuk bilik semayang hajat, lepas dia bagi salam, dia doa sikit, jumpa kita, tuan ni kami kena sihir ni. Nampaknya macam betul. Semayang hajat je dia tahu. 10 orang datang semayang hajat, mesti dia tahu jawapannya. Ini menilik juga, tuan-tuan. Tetapi menilik profesional lah. Sebab apa? Ada amalan-amalan Islam kat situ. Dia mengkaburi kita dengan amalan-amalan baik, amalan-amalan Islam. Sebab tu bomoh sekarang hebat, tuan-tuan. Ada auzubillahi minasyaitonirrajim, ada bismillahirrahmanirrahim, ada ayat-ayat Quran dia, ada tagline dia, ini semua adalah penyembuhan milik Allah, saya ikhtiar saja. Tapi ikhtiar itu menilik tak boleh. Ikhtiar itu menggunakan jin dan syaitan pun tak boleh. Ikhtiar tadi ada pengeras, tak boleh. Sebab apa? Ada unsur-unsur syirik dan menyebabkan akidah kita rosak. Dan Nabi sebut tadi, saya dah sebut, kata bal munajim walau kan sadiqan. Tipulah, dustalah, bohonglah tukang-tukang tilik walaupun dia kata itu betul, tepat. Betul tu, rumah saya memang depan pantai. Betul tu. Dia pun gunakan lagi kepercayaannya tadi, menyebabkan kita jauh terpesong akidah kita, percaya kepada perkara yang gaib. Sebenarnya
Nabi pun tak tahu perkara gaib melainkan Allah Subhanahu wa taala, melainkan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara kaedah-kaedah tilikan, tuan-tuan boleh tengok ni, saya sebutkan kaedah-kaedah tilikan yang biasa dalam masyarakat. Tak kira lah, kalau ada begini maka itu salah satu daripada menilik. Tak kira lah yang buat tu ustaz ke, ustazah ke, hebat mana pun latar belakangnya, kalau dia buat perkara ini maka dia dikira menilik. Pertamanya dengan cara memandang muka pesakit atau mana-mana bahagian tubuh badan, lalu disebutkan awak kena sihir ni. Tengok muka je, tengok tangan ke, tengok apa-apa bahagian lah, kaki ke apa, dia tahu dia kena sihir. Ini menilik lah. Atau dalam badan awak ada 60 ekor jin, ataupun kat rumah awak ada 300 ekor jin dan sebagainya. Yang kedua, dengan mengira huruf nama pesakit dan ibunya, lalu dikatakan awak kena sihir ataupun kena santar. Dulu ada tuan-tuan, mim, ha, mim, dal. Mim ada dia punya jumlah, ada ha ada jumlah, ada mim ada jumlah, dia campurkan semua. Nama mak dia pula dia campurkan, dia kali tolak sebagainya, akhirnya dia ada satu nombor utamanya. Nombor utama itulah disebutkan dia terkena sihir dan sebagainya. Ini pun tak boleh. Yang ketiga, dengan cara sembahyang hajat, saya dah sebut tadi, serta berdoa. Selepas itu diberitahu awak kena sihir. Ini tak boleh. Yang keempat, dengan memejamkan mata dan tafakur, dan kemudian disebutkan awak kena sihir. Contohnya dia tutup mata, lepas tu dia tahu je. Itu pun kira menilik. Yang kelima, dengan cara memotong limau, mencalitkan kapur kat dahi, melihat menerusi daun sirih yang dijampi ataupun daun sirih yang diletakkan di dahi. Dia jampi-jampi letak kat dahi. Kalau melekat, ni kena sihir ni. Kalau tanpa dahi, jatuh daun sirih, ni tak kena. Contohnya ada tuan-tuan. Yang keenam, dengan cara melihat garis-garis tapak tangan. Dia tengok tapak tangan garis, ni garis tak sambung ni, ni kena sihir lah. Contoh. Wallahualam, macam-macam kaedah. Yang ketujuh, dengan menggunakan batang mancis yang ditabur lalu dipilih 1-2 oleh pesakit, lalu disebutkan. Ditaburkan batang mancis, kita pesakit pilih mana-mana. Dia pun tahu, ni awak pimpin ni, awak kena sihir lah. Yang ke-8, dengan menggunakan tasbih yang berpusing-pusing. Dia pusing tasbih, tiba-tiba dia tahu awak kena sihir. Itu tak boleh juga. Yang ke-9, dengan menggunakan Al-Quran. Ada juga tuan-tuan, pegang Al-Quran dan sebagainya. Lepas tu dia kata, ni kena sihir ni. Yang ke-10, dengan menggunakan jari telunjuk untuk menjadi penyakit dan ayat Al-Quran yang sesuai untuk digunakan bagi merawat pesakit. Siapa yang tangan tadi tu, siapa yang menunjukkan? Contohnya. Yang ke-11, dengan menggunakan bisikan di telinga. Dia pergi dekat telinga pesakit tadi, dia pun bisik-bisik. Awak kena sihir. Contohnya. Yang ke-12, dengan menggunakan asap rokok. Dia sedut rokok, dia hembus, kemudian tengok asap tadi, awak kena sihir ni. Itu pun mendelik tuan-tuan. Kemudian yang 13, dengan cara menurun. Tiba-tiba tak sedar, datang awan merah dalam badan dia, datang panglima hitam, datang Han Jebat, orang tua dan sebagainya lah, ataupun Syekh Abdul Qadir Jalani ke, Wali Songo ke, apa-apalah, tak kira, tak sedar dia. Ini dikira menilik juga. Yang ke-14, dengan menggunakan keris atau apa-apa senjata tajam, tombak ke dan sebagainya, pun dikira menilik tuan-tuan. Ambil keris tadi, dia boleh berdiri atau tidak. Kalau boleh berdiri, dia kena sihir lah, contohnya. Ataupun keris tadi dipusingkan sampai ke arah barat daya, ni kena sihir ni. Kalau ke arah barat daya, kena sihir, contohnya. Ini juga kira menilik tuan-tuan. Yang ke-15, dengan cara membakar kemian. Ni popular lah. Kalau tuan-tuan tengok ni, tuan-tuan tahu ini kaedah bomoh ni. Senang kan. Yang lain-lain tadi. Kemudian yang 16, dengan cara puja hajat. Puja hajat, bagi duit, bagi emas 2-3 gram. Dia kata apa, emas ni untuk apa? Ini untuk wali-wali nak sembahyang hajat, dia kata. Tak ada pasal wali-wali nak sembahyang hajat untuk kita, tuan-tuan. Bagi emas, kalau lagi banyak emas, banyak lagi wali akan turun sembahyang hajat. Ini memang mengaruh, tuan-tuan. Yang ke-17, dengan cara alin telur. Ambil telur tu, telur ayam kampung, dia alin dekat dahi. Sakit kat mana ni? Kat dahi dia mengalin. Pecahkan telur, keluar warna merah, warna hijau, warna hitam. Macam-macam lah dia punya tafsiran. Ini kalau hijau ni baru nak mula ni, kalau merah ni dah dahsyat ni, kalau pegang pun nanti kita boleh kena sihir kan. Ini semua tuan-tuan ciri-ciri telikan.
Jadi kalau ada 17 kaedah ni, ini termasuk dalam menilik, tuan-tuan. Yang keempat, kalau ada penggunaan tangkal azimat. Kalau kita merawat, disuruh gantung ayat Quran depan pintu, lipat Al-Quran taruh dekat wallet, gantung dekat lengan contohnya, ikat di situ. Ini menggunakan tangkal azimat. Ini pun ciri-ciri kaedah perbomohan. Kerana apa? Ada unsur-unsur syirik di situ, bergantung selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tuan-tuan, dalam masyarakat kita kadang-kadang digunakan istilah tu ditukar, tuan-tuan. Tangkal azimat tu dijadikan ini bukan tangkal Ustaz, ini wafa, ini ta'wiz, dan sebagainya lah, macam-macam istilah Arab. Yang kita pun rasa ini Islamik ni, kita pun kata boleh lah ni. Jadi sebenarnya tangkal azimat ini tak boleh, tuan-tuan. Sebab apa? Ada di situ perkara-perkara yang meragukan dan boleh menyentuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun tuan-tuan, digunakan pagar rumah. Ayat-ayat tadi, tangkal azimat tadi digunakan untuk memagar rumah kita daripada gangguan syaitan dan jin. Contohnya apa? Dipakukan 4 penjuru rumah. Contohnya, walaupun paku tadi ada tulisan la ilaha illallah ke asyhadu an la ilaha illallah ke bismillah ke apa-apalah, ayat-ayat Quran yang hebat-hebat tadi dipaku 4 penjuru rumah. Kita pun berasa yakin bahawa tidak ada yang boleh masuk syaitan-syaitan dan jin. Sedangkan kita dah menggunakan benda-benda syirik tadi dalam rumah kita untuk melawan syaitan dan jin juga. Ini tuan-tuan, kalau ada tuan-tuan, kena cabutlah, kena bakar, ataupun 4 penjuru rumah, taruh botol, terbalikkan, dan sebagainya lah. Itu kalau tentang apa, tangkal azimat ni banyak sebenarnya, tuan-tuan. Kita ringkaskan sebab kita ada acara lain, tuan-tuan. Yang kemudian yang ke-6, boleh menangkap jin. Ini pun tanda-tanda amalan perbomohan, tanda-tanda kaedah yang salah. Manusia tak boleh tangkap jin, tuan-tuan. Kalau ada yang mengaku dia boleh tangkap, tuan-tuan, bagaimana keadaannya? Jin itu tak tahu bagaimana rupanya. Walaupun dalam hadis Nabi, khuliqal jan min salasati asnaf, dijadikan jin itu 3 bentuk. Kal bani Adam, macam manusia. Ada yang handsome, ada yang buruk, ada yang tinggi, gemuk, kurus, warna-warni kulit dan sebagainya. Kal bahimah, macam binatang. Yang ketiga, karih fil hawa, macam angin, formless. Tapi kalau orang boleh mengaku menangkap jin, dia luar biasa. Tadi kita dah sebut perkara luar biasa ini. Kalaulah kadang-kadang Allah Ta'ala kehendaki, kemungkinan. Tapi biasanya bukan senang nak tangkap jin, melainkan menggunakan jin yang lebih hebat daripada nak ditangkap tadi. Macam kita lah, kalau kita lebih berkuasa, kita boleh tangkap orang yang kurang berkuasa, orang lemah. Orang yang badan besar, gagah, boleh tangkap orang yang kurus, kedengking dan sebagainya. Itu tuan-tuan. Jadi yang ketujuh, kalaulah menggunakan hikmat rawatan dari jarak jauh, kita telefon je, bagi nama mak, dia pun kata dia boleh buat rawatan jarak jauh dengan syarat masukkan duit 5,000 dalam akaun dia. Kita pun masukkan. Tunggu telefon, kita dah buat dah, tapi terlalu kuat. Masukkan lagi 500 tambahan. Sebab nak tambah lagi supaya mengurangkan kesakitan kita dan sebagainya. Dan khidmat jarak jauh ini, tuan-tuan, satu bentuk penipuan. Sebab itu, kalau adalah orang menyatakan dia ada khidmat rawatan jarak jauh dengan sembahyang hajat, insya-Allah lah mungkin boleh. Dengan doa mungkin boleh. Tapi kalau dia boleh tangkap jin dari jarak jauh, boleh rawat kita dari jarak jauh dengan kaedah berbagai, ini antara ciri-ciri perkara yang salah yang perlu kita jauhi. Yang ke-8, hipnosis. Pukau tadi. Tidurkan kita, suruh kita balik rumah kita, ambil barang-barang sihir dan sebagainya. Ini adalah menggunakan sihir. Ini tak boleh, tuan-tuan. Ada 8 jenis ini, 8 ciri-ciri ini, maka ia bukanlah dikategorikan sebagai kaedah yang benar yang diterima dalam Islam.
Kalau ada tuan-tuan, maka wajib kita jauhi, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita dah sampai pukul 9.05. Saya minta maaf kerana mengambil masa. Lepas ni kita ada program tahlil lepas Isyak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi boleh bermanfaat pada saya dan tuan-tuan, dan beri tahulah kepada ahli keluarga kita. Jangan terlibat dengan 8 perkara tadi. Jangan terlibat dengan benda-benda yang syirik, yang mana akhirnya meragut akidah kita, merosakkan akidah kita, dan habuan kesannya ialah syurga ataupun neraka Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan sembahyang taubat, sembahyang hajat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan petunjuk dalam apa juga urusan kita. Utamakan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mulakan langkah dan usaha dan ikhtiar tadi. Rujuklah pakar-pakar, orang-orang soleh yang alim, maka insya-Allah kita tidak akan jauh terpisah daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamu alaikum